Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabi wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung kembali kuliah Maghrib berkenaan dengan ilmu faraid. Dalam buku Faham Faraid, insya-Allah muka surat 23. Muka surat 23. Iaitu kita dalam tajuk kepentingan mempelajari ilmu faraid. Dan kita telah lepas iaitu daripada galakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ta'allimul faraidah wa 'allimuha, belajarilah ilmu faraid dan ajarkannya. Dan yang kedua, galakan daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia nak suruh kita belajar ilmu ni, jangan tinggal ilmu ni, mengaji ilmu ni. Tu mana Sayyidina Umar Al-Khattab telah berkata, ta'allamus sunnata wal fara'ida wal lahna kama ta'allamuna al-Quran. Ini kata Sayyidina Umar. Dia kata apa? Pelajarilah ilmu as-sunnah. Satu. Yang kedua, ilmu faraid. Ilmu faraid. Dan wal-lahna, dan ilmu bahasa Arab. Dia tambah ilmu bahasa Arab. Sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Seperti mana kita pelajari Al-Quran, begitulah kita belajar tiga ilmu ni: as-sunnah, faraid dan juga bahasa, iaitu bahasa Arab. Dan dikisahkan pada tahun ke-18 Hijrah, Sayyidina Umar ni dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam, negeri Syam. Untuk apa? Untuk mengajar ilmu faraid kepada penduduk di Syam. Tu. Nak menunjukkan ilmu ni sangat penting. Baik. Ada lagi? Itu daripada sahabat seorang lah. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi dalam buku kita muatkan satu pun dah cukup dah. Okay, selain pada itu, kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid. Kita tengok pula sejarah bagaimana para ulama mereka sebarkan ilmu ini dengan berbagai cara. Supaya apa? Supaya ilmu ini kekal, mudah dipelajari, diminati, disukai, disayangi, macam-macam lah. Baik, disebabkan ilmu faraid amat penting, daripada hadis, daripada ucapan-ucapan para sahabat, maka para ulama banyak menghabiskan masa mereka dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid ini. Malah terdapat juga ulama yang mencipta beberapa kaedah yang tertentu. Tujuan apa? Untuk mudah menguasai ilmu faraid. Contohnya seperti kaedah jadual segitiga oleh Syekh Nabil Kamaluddin. Syekh Syekh Nabil ni dia buat dalam bentuk segitiga, macam bentuk piramid tu. Dekat situ kita akan tahu. Jadi macam sifir lah, macam sifir. Kalau si mati ni ada isteri, ada anak lelaki, berapa? Isteri dapat, anak lelaki dapat berapa?
Kalau si mati ada suami, ada anak perempuan, dia ada. Dia tengok jadual tu. Besar jadual dia. Kalau anak ni dia ada jual dekat Mesir. Kat Mesir tu. Dia dalam bentuk segitiga. Mungkin kita pernah tengok. Dan dia juga selain dia menciptakan jadual segitiga tu, dia juga mengkaji jadual-jadual segitiga yang lain dan membetulkan beberapa kesalahan yang terdapat dalam jadual yang dikaji tu. Dia dimuatkan dalam jadual dia tapi belah belakang. Belah belakang. Saya tak bawa pula. Besar ni, kalau saya berdiri pun dia tinggi, dia punya tu. Jadual besar. Dia terpaksa lipat. Mungkin dalam 8 ataupun 10 ini apa ni A4 tu, dia punya saiz dia. Itu satu. Mana lagi? Kaedah matan syair Arjuzah oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani. Ni ulama-ulama dulu dia suka buat bentuk syair. Syair ni ringkasan. Ringkasan dalam sesuatu ilmu berkaitan dengan kalau dalam kat sini tentang faraid lah, tentang faraid. Dan ringkasan tu mudah orang hafal dan dia macam bentuk poin-poin dah, poin-poin. Dan banyak matan-matan. Mana? Selain pada Arjuzah, matan syair Ar-Rahabiyah. Ini paling terkenal, paling banyak. Paling banyak. Paling banyak. Dan kita pun cuba nak hafal lah. Dia ada 176 rangkap syair. Kita cuba hafal. Tapi itulah, macam saya ni memang ingatan tak berapa kuat sangat nak menghafal ni. Dia punya permulaan dia, awalu manastaftihul maqala bizikri hamdi rabbina ta'ala. Dalam bentuk lagu. Jadi orang suka lah hafal kan. Itu baru satu bait. Ada 176 bait. Itu sikit tu kan. Kalau kita tengok, kalau matan-matan fiqh, matan fiqh ada sampai 1000 rangkap. Matan alfiyah berkaitan dengan nahwu dan saraf bahasa Arab ada 1000. Nama pun alfiyah maksudnya alfun kan, 1000. Banyaklah matan-matan lain. Tajwid ada matan dia, tauhid ada matan dia. Kalau fiqh tu matan Abi Suja', matan Abi Suja', fiqh. Itu cara-cara para ulama memudahkan para pelajar nak menguasai sesuatu ilmu. Di matan macam peringkat basic lah, peringkat asas, peringkat. Kemudian ada kitab-kitab pula mensyarahkan, menjelaskan tentang matan-matan tu. Macam matan syair Ar-Rahibiyah ni banyak kitab-kitab yang mensyarahkan matan ni. Nak menunjukkan apa? Mulianya kitab tersebut, pengarangnya. Tu. Siapa yang karang matan Ar-Rahabiyah? Syekh Muhammad bin Ali. Kemudian matan syair Al-Maisurah dikarang oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari, syekh daripada Mesir. Dan matan syair Umdah Al-Farid oleh Syekh Said bin Sa'ad. Tu matan-matan. Banyak lagi lah sebenarnya. Tu kita muatkan beberapa sahaja. Tujuannya untuk memudahkan para pelajar mengingati ataupun mempelajari ilmu faraid. Pada zaman dululah, zaman dulu dia cara seseorang menguasai ilmu tu dia hafal matan. Hafal matan-matan semua. Jadi orang dulu dia alim, dia bukan alim satu bidang, dia alim banyak bidang. Alim banyak bidang. Dari segi tauhid dia alim, dari segi fiqh dia alim, dari segi tasawuf dia alim, bahasa Arab dia alim. Cara dia antara dia hafal matan-matan. Matan-matan yang ringkas ni. Tu antara cara ni. Tu dulu budak-budak kecil dia hafal. Matan contohnya kalau nahwu, matan apa ni yang terkenal tu, ingat tak? Matan nahwu yang terkenal. Saya pada dia terlupa dah. Matan apa?
Kalau kat pondok-pondok tu dia hafal. Baik. Itu antara cara nak menguasai. Dan selain pada itu, selain pada matan-matan, ringkas dari matan-matan ni syair dalam bahasa Arab. Selain pada itu, kaedah syajaratul miras. Syajaratul miras oleh Al-Fadil Ustaz Imam Malik Nasirin. Dia guru kepada guru saya. Guru saya tu Ustaz Jabal Alam Shah. Ni guru dia. Jadi Al-Fadil Ustaz Imam Malik Nasirin ni, dia buat satu kaedah namanya syajaratul miras. Pokok pusaka. Pokok syajarah kan, syajarah pokok, miras pusaka. Dia menggunakan carta keluarga, family tree, dalam kita mengingati ahli waris, dalam kita nak menentukan berapa bahagian ahli waris, dan kita menentukan penghalangan sesama ahli waris. Dia menggunakan syajaratul miras. Dan begitulah yang diajar oleh Al-Fadil Al-Marhum Ustaz Jabal Alam Shah kepada saya. Dan kemudian daripada kaedah syajaratul miras tu, kita ubah suai sikit. Kita nampak kita boleh muatkan beberapa maklumat dalam peta keluarga tu, yang kemudian kita namakan sebagai kaedah fajar. Sama juga, cuma kita inovasi sikit, dan kita namakan kaedah fajar. Contoh macam kaedah fajar tu, kita lukiskan si mati kan, si mati, kemudian bawah dia tu ada anak dia, bawah dia ada anak si mati. Walaupun si mati tu ada isteri kan, contohnya ada isteri, tapi kita tak buat si mati dengan isteri tu sebagai ada anak. Tu tujuan apa? Tujuan dia, kemungkinan si mati ni dia pernah berkahwin. Contohlah seorang lelaki meninggal dunia, dia baru je kahwin dengan isteri, kemudian dia meninggal, tetapi dia pernah berkahwin sebelum ni, pernah berkahwin dan ada anak, ada anak, kemudian isteri dia meninggal ataupun dia bercerai. Dikahwin pula perkahwinan yang kedua, baru je kahwin, kemudian meninggal. Maka dalam kes ni, isteri bahagian dia akan dapat 1/8. Akan dapat 1/8. Bukan 1/4. Kalau dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 kan, Allah berfirman, walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunnas thumunu mimma taraktum. Ayat tu panjang, saya ambil yang bahagian tentang isteri tu. Isteri akan dapat 1/4 kalau suami, jika suami meninggal tidak mempunyai anak. Tapi kalau suami ada anak, maka isteri akan dapat 1/8. Allah kata, dan isteri ni baru kahwin dengan suami dia, suami meninggal, tiba-tiba dia kata, orang kata dia dapat 1/8. Kenapa saya dapat 1/8? Saya baru je kahwin dengan suami, saya tak ngandung lagi, tak ada anak lagi, kenapa saya dapat 1/8? Ini ramai yang pertikaikan, kenapa saya dapat 1/8? Okay. Kamu dapat 1/8 sebab suami kamu ada anak, walaupun bukan dengan kamu. Dia pernah berkahwin dan mempunyai anak, tak kira lah ramai ke sedikit, dengan anak tersebutlah menyebabkan bahagian kamu mendapat 1/8, bukan 1/4. Dia 1/4 ni kalau suami tu memang tak ada anak, dia kahwin, dia tak ada anak, ataupun ini perkahwinan yang pertama, maka ketika tu baru dapat 1/4. Kalau tak 1/8 lah, 1/8. Sebab dalam kaedah fajar tu kita letak si mati, buat garis bawah anak, walaupun sebelah tu ada isteri. Nak menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa tak semestinya anak tu dengan isteri sekarang ni, kemungkinan dia pernah berkahwin sebelum ni, dan mempunyai anak, kemudian dia bercerai ke, isteri meninggal ke, maka ketika tu anak tu memberi kesan kepada bahagian isteri. Jadi seolah-olah dia apa, mak tiri dengan anak tiri kan, hubungan dia kan, dia memberi kesan, anak tiri tu boleh memberi kesan kepada mak tiri. Tapi dengan hubungan dengan suami, dengan si mati, anak lah, anak si mati memberi kesan kepada isteri. Tapi tak semestinya isteri tu mak dia, boleh jadi mak tiri. Tu dia.
Itu kena jelas. Itu kita muatkan dalam apa, kaedah fajar tu. Dia ada kita buat apa ni, kursus tentang faraid kaedah fajar ni, ada buat. Ada buat. Baru ni dah lepas bulan ni lah kita buat. Jadi dua kali lah buat. Satu di akademi bersemuka, satu lagi online. Kalau berminat boleh tengok dalam apa ni, Facebook page Faham Faraid. Nama sama juga macam ni, Faham Faraid. Tapi dah rapat lah. Ataupun website dia lah, fahamfaraid.com. Info lanjut. Baik. Cuma dalam buku ni kita tak muatkan kaedah fajar tu, sebab dia kena buku lain. Dia buku lain. Sebab yang tu fokus betul-betul pada nak mendalami betul-betul apa ni, faraid tu. Sebab dalam kaedah fajar ni asas yang kita ajar tu asas. Dia tak ada melibatkan apa ni, pengiraan. Kita nak kenali siapa ahli waris, siapa dia, penghalangan, berapa bahagian mereka, tu je. Pengiraan tak ada. Cuma dalam buku ni lah ada juga, cuma kita bagi secara input je lah. Bagi input saja. Tapi insyaAllah nanti kita kongsikan dalam, sampai minta tajuk dia tu kita cuba kongsikan. Tapi kena ada whiteboard lah. Whiteboard. Dan tuan-tuan perempuan kena bawa buku kena bawa buku. Sebab nak mahir faraid ni dia kena buat latihan. Buat banyak latihan. Baru boleh mahir. Itu yang diajar oleh guru saya, Ustaz Jabal. Kita ikutlah cara dia kan. Jadi kalau nak mahir kena ikutlah cara tu. Dan dia memberi kesan lah, memberi kesan kepada apa ni, diri saya terutamanya, sebagai pelajar dia. Hilang dah muka surat. Okey. Tu. Baik, habis. Jadi moga-moga perkongsian berkenaan dengan kesungguhan para ulama hadis dan saranan para sahabat Sayyidina Umar terutamanya memberikan semangat kita untuk mempelajari ilmu ini. Okey, baik. Habis. Okey, kita tengok pada sahabat yang mahir ilmu faraid. Siapakah sahabat yang paling tera dalam ilmu faraid? Sebab setiap sahabat baginda Rasulullah SAW ada kemahiran masing-masing. Ada pandai berlawan, Sayyidina Hamzah, ada yang pandai tafsir, Ibnu Abbas, dan sebagainya. Baik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bijak dalam ilmu faraid, siapa dia? Ialah Sayyidina Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ni selain pada tu dia adalah SU bagi Rasulullah. SU apa dia? Institusi apa? Iaitu dia adalah salah seorang pencatat apa ni, wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tolong catat. Di antaranya lah selain pada 4 orang khalifah khulafa ar-rasyidin tu, dan beberapa orang lagi. Dan Zaid ni salah seorang daripadanya. Apa bukti dia? Ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memuji Zaid ni. Mana? An Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Thabit. Hadis ni panjang ni sebenarnya. Kita ambil cuma fokus pada sahabat yang mahir dalam ilmu faraid. Dalam hadis ni Allah baginda Rasulullah cerita tentang beberapa orang sahabat yang mempunyai kelebihan tertentu. Cuma yang ni kita ambil pada Zaid sebab fokus kita pada adalah ilmu faraid. Okey. Kata baginda afradukum Zaid bin Thabit, daripada Abi Kilabah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu yang terlebih pandai ilmu faraid ialah Zaid bin Thabit. Baginda Rasulullah sendiri yang memuji Zaid ni sebagai orang yang paling alim, paling hebat dalam ilmu faraid.
Jadi kenapa? Apa indikator yang menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Zaid ni? Kata ulama, baginda sallallahu alaihi wasallam memujinya adalah kerana dua perkara. Yang pertama, beliau dapat memberikan jawapan yang paling tepat. Kalau ada kes seorang ni meninggal, ada waris sekian, Zaid terus jawab dengan cepat, dengan tepat, dengan tepat sekali jawapan dia. Pertama. Dan yang kedua, dan jawapan dia paling pantas berbanding sahabat yang lain. Ni tak tahulah kan. Orang duk tengah kira dia terus dapat jawapan. Hebat Zaid ni. Mungkin wallahu a'lam, mungkin dia tak perlu pen kertas tak perlu. Nak kena tulis. Dia boleh macam boleh projek dah. Boleh bayangkan. Wallahu a'lam. Tapi dia paling tepat dan paling pantas. Tepat dan cepat. Macam motor ni pula kan, polis PDRM kan. Cepat dan tepat. Itu Zaid bin Sabit. Baik, selain pada baginda Rasulullah SAW, sahabat pun ada memuji Zaid ni. Mana? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah di mana? Di Syam. Kata Sayyidina Umar, barang siapa ingin bertanya tentang masalah faraid, masalah pusaka, maka jemputlah Zaid bin Sabit datang. Tu dia. Nak menunjukkan tingginya ilmu Zaid bin Sabit. Baik. Okey, itu antara sahabat yang mahir dalam ilmu faraid. Bahkan sebenarnya banyak sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua pandai-pandai. Cuma terlebih pandai adalah Zaid bin Sabit. Okey, kita tengok kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama, penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu sebelum ni hukum pembahagian pusaka secara faraid adalah wajib, nasiban mafruḍa, wasiyatan minallah, faridatan minallah, tilka hududullah. Itu kita dah lepas dah dalil-dalil dia kan. Yubayyinullahu lakum an tadillu, dan sebagainya tu. Itu menandakan dalil-dalil bukti-bukti bahawa pembahagian pusaka secara faraid adalah wajib. Itu yang paling utama. Okey. Dalam kat sini penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Taala sendiri yang memberikan pembahagian tersebut di dalam mana? Surah An-Nisa ayat yang ke-11, iaitu pembahagian tentang anak lelaki, anak perempuan, ibu, bapa. Dalam ayat yang ke-11. Dan ayat ke-12 pembahagian pusaka untuk suami, isteri, adik-beradik lelaki seibu, adik-beradik perempuan seibu. Dan 176 pembahagian untuk adik-beradik lelaki seibu sebapa dan adik-beradik perempuan seibu sebapa dan sebapa. Tu secara detail. Seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini. Jadi Allah Ta'ala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, ibu, anak laki, anak perempuan. Itu dalam ayat yang ke-11. Boleh rujuk dekat situ, ayat yang ke-11. Suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Itu ayat yang ke-12. Ayat ke-12 tu seibu, bahagian saudara, adik-beradik seibu. Kalau adik-beradik seibu sebapa dan sebapa, ayat 176. Jadi hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ni sangat penting. Sebab apa? Allah yang tentukan sendiri, bukan baginda. Itu pun ramai duk bergaduh lagi pusaka. Semua duk dawa aku lebih berhak, aku patut dapat banyak, dia patut tak dapat. Ada pernah dengar dia kata alasan dia anak tu derhaka. Derhaka ni tak dapat ni ustaz kan. Tak dapat ni sebab dia derhaka. Tak disyaratkan tu dia anak tu soleh dapat. Tapi bukan nak beritahu bahawa kalau macam tu baik derhaka lah kan. Tak kan. Derhaka tu dosa yang lain.
dosa, tapi hak dia kena bagi. Ada tak bagi hak dia sebab dia OKU, ni OKU ustaz kan, ataupun tak waras, tak boleh, kena bagi hak dia, kena bagi. Cuma kita berikan, kena ada lantik pemegang amanah lah bagi waris-waris tersebut, bawah umur, belum akil baligh, tidak waras dan sebagainya. Itu pentingnya ilmu ini. Dan setelah Allah ceritakan dalam ayat ke-11, 12 secara detail bahagian ahli waris, kemudian dalam ayat yang ke-13 Allah berfirman, tilka hududullah. Tilka hududullah. Apa? Segala hukum yang tersebut itu, hukum anak yatim. Di sebelum datangnya tentang hukum faraid, permulaan surah An-Nisa tu cerita tentang hukum anak yatim. Hukum faraid dan wasiat adalah batas-batas yakni syariat Allah Ta'ala. Allah nak beritahu, ini hukum-hukum aku ni, korang jangan pandai-pandai lah, seolah-olah macam tu, seolah-olah macam tu. Dan dalam ayat yang ke-10 kan, ayat 11, 12 cerita tentang pembahagian pusaka macam tadi kan. Dalam ayat ke-10 tu Allah kata apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah dah bagi warning dah dalam ayat yang ke-10. Barang siapa yang memakan harta anak yatim, anak yatim kan, ayah meninggal, ada harta kan, patut dapat pada anak tu lah, anak yatim kan, tapi harta diambil oleh orang lain. Barang siapa memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya Allah kata dia telah memakan dalam perut dia tu api neraka, dan dia akan dimasukkan, dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min zalik. Tu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan benda tu yang paling banyak berlaku. Banyak kan kita tengok keliling kita, yang diviralkan tu begitulah yang berlaku. Tapi kita sebab apa itu? Sebab mereka jahil tentang ilmu faraid. Belajar tapi disebabkan mata dah kelabu, tak nampak dah, kopiah pun tercabut kan. Ada kopiah pun kopiah tercabut, ada tudung pun tudung tercabut. Tu fitnah harta tu, fitnah harta. 100 200 tak apa lagi kan. Kalau nampak 1 juta 2 juta, tu kan. Moga-moga Allah pelihara kita semua daripada fitnah harta ni. Moga-moga kita semua ni, kalau berlakunya pembahagian pusaka, kita akan melakukannya dengan menurut undang-undang syariat Allah SWT, iaitu faraid. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu thalathatun wa ma siwa dhalik fadlun ayatun muhkamah wa sunnatun madiyah wa faridatun adilah, atau kama qala. Dan daripada Abdullah bin Amr bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada 3. Dalam banyak-banyak ilmu ni sebenarnya dapat diringkaskan 3 saja ilmu. 3 saja ilmu. Dan selain daripada itu adalah lebihan sahaja. Ada lebihan sahaja, lebih-lebih saja. Mana? Yang pertama daripada 3 tu iaitu ayat-ayat berkenaan dengan hukum. Ayat-ayat berkenaan dengan hukum, halal haram, wajib haram, sunat makruh dan sebagainya. 1. Yang kedua, sunnah yang betul. Sunnah yang betul. Dan yang ketiga ni, dan ilmu faraid yang adil. Ilmu faraid
yang adil. Nak menunjukkan ilmu ni sangat-sangat penting. Mesti kita pelajari, mesti kita menguasai, dan yang paling penting sekali kita amalkan. Apabila berlakunya kematian, laksanakan faraid. Laksanakan faraid. Laksanakan macam mana? Laksanakan iaitu buat penentuan berapa bahagian. Ramai duk salah faham, laksanakan macam ni ustaz. Okey, suami meninggal, okey, kita keluarkan, isteri ada penama, duit KWSP, okey, dia keluarkan duit, keluarkan contohnya ada dalam bank tu ada 1 juta lah contohnya, keluarkan 1 juta, letak depan dalam bilik, wari keliling, kita nak buat macam dengan duit tu. Adakah macam tu? Tak. Dia sebenarnya penentuan. Penentuan iaitu walaupun harta tu masih lagi dalam bank, masih lagi belum dikeluarkan, masih lagi belum dibahagikan lagi, diberikan kepada waris-waris, iaitu pertama sekali kita buat penentuan berapa bahagian ahli waris yang dapat. Tu sebenarnya. Yang tu sebenarnya. Yang sebenarnya. Kita ambil contoh mudah lah. Si mati meninggalkan suami dan seorang anak lelaki. Suami, isteri meninggal. Tadi suami meninggal kan, isteri pula meninggal. So sekarang ni isteri meninggal. So berapa bahagian suami, berapa bahagian anak lelaki? Ada suami seorang lah, mana boleh 4 kan. Ada suami dan anak lelaki seorang. Okay. Kalau ikut dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakun min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Suami-suami kamu akan dapat, wahai suami-suami, kamu akan mendapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu ataupun isteri-isteri kamu jikalau mereka meninggal, tidak meninggalkan anak, mereka tak ada anak, kamu akan dapat separuh, 1/2. Dan jikalau mereka ni mempunyai anak, bagi kamu 1/4. Jadi dalam kes ni ada suami ada anak, maka suami dapat 1/4. Jadi anak lelaki akan dapat bakilah. Itu dalam hadis, dalam hadis al-hikul faraidah bi ahliya fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin atau kama qala, berikan hak faraid, hak yang ahli waris yang ditentukan kepada mereka, fama baqiya, dan bakinya tu diberikan kepada yang lelaki yang paling dekat. Sekarang ni anak lelaki dia akan dapat bakilah, iaitu daripada 1/4, baki dia 3/4. Jadi mungkin orang salah faham dengan hadis iaitu fama bakia, adapun baki dapat pada anak lelaki. Jadi ambil dulu suami 1/4, isteri dalam KWSP ada 4 juta, suami ambil dulu 1 juta, baki anak lelaki lagi 3 juta. Ini bukan macam tu. Jadi sebenarnya pengiraan tu kita nak penentuan. Suami dah tahu dah hak dia berapa, 1/4. Okey, 1/4 pada semua harta pusaka isteri, besar ke kecil itulah bahagian dia, 1/4. Dia punya KWSP dia, saham dia, ASB dia, rumah dia, kereta dia, tanah dia, kebun dia, rumah dia buat sewa, hasil sewa bulan-bulan tu 1/4 suami punya. Pakaian dia 1/4 suami punya. Isteri pakai baju kurung, Ustaz, takkan suami dapat baju kurung juga kan? Memang betul, lelaki haram pakai pakaian wanita, tetapi hak dia ada hak, lelaki ada hak 1/4 pada baju kurung dia, pada telekung dia, pada pakai barang kemas dia, dan segala kepunyaan dia suami dapat 1/4. Dia dah tahu dah, okey 1/4 dah. Anak lelaki baki 3/4. Memanglah anak lelaki dia dah akan dapat baki, tapi dia kena buat pengiraan sebab kita nak tentukan berapa dia dapat. Sebab ada seorang jadi baki dia 3/4. 3/4 dia tahu dah, dia akan dapat 3/4 pada setiap harta pusaka mak dia tu. Tu sebab untuk yang ahli yang dapat baki ni, dia berubah-ubah bahagian dia. Macam suami tu fix dah, 1/4, tak kira lah apa-apa keadaan pun, asalkan si mati ada anak, 1/4. Tapi yang ahli waris yang boleh berubah-ubah bahagian dia, macam anak lelaki kan 3/4, 3/4. Tapi kalau dia ada contohnya 3 orang anak lelaki contohnya, jadi 3 baki 3/4 tu bagi 3 orang, 1/4 seorang, 1/4 seorang. Tadi 3/4 kan, yang ni 1/4 anak lelaki juga, yang ni anak lelaki juga. Kenapa yang ni 3/4? Sebab dia ada seorang. Yang ni kenapa 1/4? Sebab dia ada 3 orang.
3/4 tu kena bagi 3 orang dapat 1/4. Ini dapat 1/4. Kadang-kadang kelakar juga kan. Suami isteri meninggal contoh kan, suami dapat 1/4, anak lelaki dapat 3/4. Macam ni ustaz, berapa faraid kan? Kira dah 1/4 seorang. Tak apalah, kami dah bincang nak bagi sama rata, nak bagi sama rata. Faham tak? Suami, isteri meninggal, ada suami 1/4, 3 orang anak lelaki kan, baki dapat 3/4. Lepas tu kami bincang nak bagi sama rata ustaz, nak bagi sama rata. Kita buat faraid dulu, kemudian kami bagi sama rata. Sebenarnya yang faraid tu adalah bagi sama rata. Bagi sama rata sebenarnya. Sebab faraid pun suami 1/4, anak lelaki 1/4, 1/4, 1/4. Bagi sama rata pun sama juga 1/4, 1/4, 1/4 macam tu. Tak ada masalah. Kadang-kadang orang keliru kan. Sebab itu yang paling utama, itu yang wajib. Itu yang dalam nasiban mafruḍah, tilka hududullah, semua tu, itu yang pertama tu, penentuan. Lepas tu bincang, adakah dia nak terima bahagian dia. Contoh, isteri ada KWSP kan, contohnya ada 4 juta. Kita kembali balik pada seorang suami, seorang anak, senang kira. So suami 1/4, anak lelaki 3/4. Kalau ikut dalam duit dalam KWSP, suami dapat 1 juta, anak lelaki dapat 3 juta. Contohlah, suami kata tak apalah kan, ayah atau anak lelaki kata tak apalah ayah, kita bagi sama rata lah, bagi sama rata. Maknanya suami akan dapat 2 juta, anak lelaki akan dapat 2 juta. Anak lelaki tu setuju, anak lelaki tu setuju, maka ketika tu boleh, walaupun duit masih lagi kat bank lagi kan, tak ada masalah. Maknanya nanti suami keluarkan duit, dia ambil 2 juta ataupun transfer, yang 2 juta masuk akaun dia, 2 juta lagi masuk akaun anak lelaki. Tak perlu kata kena depan mata tu, tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Dan pembahagian secara sama rata ni, kena ingat, dia muafakat ni sebenarnya yang memberi keizinan, yang melepaskan hak adalah orang yang dapat banyak dalam faraid. Apabila bagi sama rata, bahagian dia berkurang. Orang ni yang perlu bersetuju, bukan orang yang dapat faraid sedikit kemudian bagi sama rata dapat banyak. Yang ni tak perlu setuju. Dia setuju pun tak guna. Dia setuju apa? Dia dah dapat sikit faraid kan, kemudian dia setuju nak dapat banyak. Ini bukan setuju, itu tamak namanya. Kan? Mencekik nama dia tu kan. Sebab apa? Dia dah faraid sikit kan, kalau bagi sama rata dapat banyak. Ini dia nak minta. Dia nak minta. Dia tak boleh setuju, dia kena minta. Yang setuju yang dapat faraid banyak, kalau bagi sama rata dia akan kurang, orang ni yang kena bersetuju. Macam tadi kan, yang anak lelaki dengan suami, siapa yang paling banyak? Anak lelaki sebab 3/4, suami 1/4 je. Kalau nak suami minta, okey nak kita bagi sama rata lah kan, ayah setuju bagi sama rata. Setuju. Ayah setuju kat mana pula, bagian kau sikit 1/4 je. Dia kena minta izin anak lelaki untuk melepaskan sebahagian hak dia kurang, supaya ayah dia tu sama banyak dengan dia, 2 juta. Tu cara dia.
Okey, baik. Jadi itu cara dia iaitu kalau nak bagi sama rata, muafakat maksudnya apa? Muafakat bukan semua tapi yang paling banyak dapat faraid. Kalau bagi sama rata bahagian berkurang, maka ketika itu dia perlu bersetuju. Contoh yang lain, si mati ada 5 orang anak. 2 anak lelaki ataupun seorang anak lelaki, 4 orang lagi anak perempuan. Jadi pembahagian dia dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan pembagian pusaka terhadap anak-anak kamu, iaitu lelaki mendapat 2, perempuan dapat 1. Ringkas, tetapi dia punya pecahan dia, pengiraan dia sangat banyak. Kalau ada 5 orang anak, seorang lelaki 4 perempuan, lelaki mesti dapat 2 kali ganda. 2, 3, 4, 5, 6. Lelaki akan dapat 2 per 6, perempuan 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6. Jumlah semua 6 per 6 habis. So dalam pembagian faraid, lelaki dapat banyak. Lelaki dapat banyak. Nak muafakat bagi sama rata, yang lelaki ni yang kena setuju, bukan 4 orang perempuan ni. Sebab mereka punya bahagian 1 per 6 je. Seorang 1 per 6 je. Dia tak boleh kata, Ustaz kami dah sepakat 4 orang ni nak bagi sama rata. Yang ni tak tanya. Tak apa Ustaz, kita guna kaedah demokrasi. Dalam faraid tak ada demokrasi. Dan tempat lain ada demokrasi. Sekarang ada isu kan demokrasi kan. Ini diktator ni. Okay. Dalam faraid dia diktator. Faraid bukan politik apa ni. Ni pasal hukum faraid. Dalam faraid dia ada diktator. Siapa yang diktator? Yang dapat banyak dalam faraid, dia yang menentukan. Sama dia nak bagi sama rata atau mutak, itu hak dia. Itu hak dia. Itu hak dia. Yang telah ditetapkan siapa? Allah Ta'ala. Surah Nisa tu. Surah Nisa tu bukan siapa-siapa, Allah sendiri yang letak, bukan Rasulullah pun tak. Jadi nak bagi sama rata, yang seorang lelaki ni kena setuju, bukan 4 orang. Tu masuk muafakat. Bukan muafakat semua setuju. Tak, bukan. Kena faham muafakat tu macam mana. Yang dapat banyak bersetuju untuk mengurangkan sedikit bahagian itu beri kepada orang lain agar bahagian mereka menjadi sama rata. Jadi kalau yang anak lelaki itu setuju, jadi seorang akan dapat 1/5 lah. Yang anak lelaki itu daripada 2/6 menjadi 1/5,
berkurang, dan yang perempuan 1/6 menjadi 1/5 bertambah. Sebab apa? Dia dapat daripada yang lelaki. Itu cara dia. Itu cara dia. Baik. Ada soalan dia? Boleh? Okey, sikit lagi. Okey, yang ketiga, kita habis yang last ni. Kunci, okey, kepentingan ataupun keistimewaan ilmu faraid, kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Ni best faraid ni. Kalau kita belajar, kita akan banyak ilmu kita akan belajar, yang akan dapat. Di antara kehebatan ilmu ini adalah ia membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengannya. Mana? Ini kerana tahap penguasaan seseorang terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Mana? Antaranya adalah ilmu ibadah, seperti nazar, badal haji, zakat berkait. Kalau dia ada badal haji, kena keluarkan badal haji dulu, tolak sebelum difaraidkan. Ilmu muamalat, seperti riba dan hutang. Riba, kalau dia ada harta daripada riba, harta yang tidak patuh syariah, itu kena keluarkan dulu, itu tak jadi harta pusaka. Kalau ada hutang, kena bayar hutang dulu baru difaraidkan. Dia ada apa, step-step dia. Kemudian ilmu munakahat, pernikahan, suami isteri, mestilah pernikahan yang sah. Kalau tidak sah, tidak dinamakan suami isteri. Kalau lahir anak daripada pernikahan tidak sah, anak tu hanya mewaris sebelah ibu saja, ayah tak. Tengok tu faraid tu. Kalau bercerai macam mana pula? Cerai, dia ada hukum dia. Dan ilmu jenayah seperti pembunuhan. Orang yang membunuh ayah dia tidak boleh mewarisi harta pusaka ayah dia, tak boleh. Dan daripada keempat ilmu ni adalah ilmu daripada ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu kan ada 3. Ilmu ilmu tauhid, ilmu fiqh. Ni ilmu fiqh ni, ilmu syariat. Kemudian ilmu tasawuf. Kalau ilmu tauhid macam mana pula? Ini adalah hukum Allah Ta'ala. Kalau kita ingkarkan ayat Allah, firman-firman Allah, boleh membawa kepada kufur. Nauzubillah min zalik, dengan syarat-syarat tertentu lah. Dia kata, ini apa ni? Hukum faraid tak wajib. Dulu wajib lah, sekarang tak wajib lah. Sekarang kita ikut peredaran zaman. Tu jaga-jaga, boleh membawa kepada murtad lah dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kita tak boleh nak tuduh seseorang yang mengata begitu sebagai murtad. Jangan tuduh sebarangan. Kemungkinan dia berkata begitu dalam keadaan jahil, kan? Kalau dia ada post dalam FB, kita jangan terus komen, ni murtad ni. Jangan komen macam tu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak memudahkan menuduh seseorang yang seakidah dengan kita sebagai murtad. Kita kena cari 1001 alasan untuk mengatakan dia masih lagi Islam. Dan yang menetapkan seseorang murtad atau tak adalah pemerintah, bukan kita, bukan kapasiti individu ataupun kumpulan. Dia mesti pemerintah. Tu. Kemudian ada tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, syariat, tasawuf. Faraid pun ilmu tasawuf juga. Mana? Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Supaya kita ingat pada kematian ni. Mengaji faraid ni ingat mati. Ingat mati ni kalau kita belajar kitab penawar bagi hati ada kan, antara sifat-sifat mahmudah, yang last kali itu adalah mengingati mati. Kafa bil maut, kafa bil mauti mauizah, atau kama qala Nabi kata, cukuplah kematian itu sebagai satu peringatan. Kalau guru ustaz saya kata macam handbrake. Ingat mati ni macam handbrake, kan? Tarik handbrake, kan? Baik, mana lagi ilmu hisab, matematik. Memang faraid kena ada ilmu matematik lah, tapi ilmu matematik mudah aja, iaitu berkaitan dengan fraction, pecahan sahaja. Seperti gandaan sepunya terkecil, GSTK, faktor sepunya terbesar, ataupun asal masalah. Tu anda kena belajar lah. Dalam buku ni ada. Dalam buku ni ada, tapi itu dalam bab yang kedua. Bab yang kedua. Bab pertama ni kita fokus pada fiqh dulu. Yang pengiraan nanti dulu. Kuasai fiqh, lepas tu pengiraan. Ilmu nasab, keturunan, seperti saudara seibu sebapa. Ni nasab. Sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Ilmu nasab. Tok saudara. Anak saudara, cicit saudara. Ilmu kedoktoran, seperti penentuan masa kematian.
Itu penting. Masa kematian tu menentukan seorang tu layak ataupun tak layak mendapat pusaka. Anak, ayah mati dulu, kemudian anak meninggal. Kalau ayah meninggal dulu, kemudian anak meninggal, anak tu mewarisi harta ayah. Tapi ayah tidak mewarisi harta anak, sebab ayah dah mati dah. Mati dulu sebelum anak. Tu masa tu penting. Walaupun 5 saat, walaupun 1 saat. Ilmu perundangan, perundangan negara akan seperti Akta Harta Pusaka Kecil, kurungan pembahagian 1955. Ini kena tahu juga. Akta Tanah Negara, banyak berkaitan dengan tanah. Ni peguam kena tahulah ni, peguam. Tapi tak adalah, kita tahu sikit-sikit pun tak apa dah. Kita serahkan tu pada peguam. Dan lain-lain bidang ilmu yang berkaitan. Antaranya kemungkinan kita boleh tambah ilmu bahasa. Ilmu bahasa pun belajar juga bahasa, kan? Si mati ada bapa, ada datuk waris. Kemudian ayah pada datuk panggil apa? Ayah dan mak pada datuk. Moyang, kan? Moyang lelaki, moyang perempuan. Ayah pada moyang, nama apa? Buyut lelaki, buyut perempuan. Ayah mak pada moyang. Ayah pada buyut lelaki, cakawari. Mak pada buyut lelaki, cilawagi. Tengok. Ustaz Reka, bukan Ustaz Reka ni, tengok Kamus Dewan edisi yang keempat, ada. Dalam buku ni pun ada, kita rujukan tu. Bahasa, kan. Anak, si mati ada anak, kemudian cucu. Lepas cucu apa dia? Cicit. Lepas cicit, piut. Piut, bawah apa dia piut? Oneng-oneng. Gelak tapi betul tu. Macam nama kuih je Ustaz, onde-onde. Ada, itu dah dalam kamus. Itu menarik ilmu faraid. Dia nasab tu ada gelaran dia. Tapi tengok apa tempat tu lah, kan. Kalau orang Jawa mungkin ada bahasa dia, orang Banjar ada bahasa dia. Ini bahasa standard, bahasa yang standard. Baik. Itulah. Dan banyak lagi lah. Kalau kita belajar ilmu faraid, macam-macam kita akan jumpa. Macam-macam ilmu kita akan ketemui, insya-Allah. Baik, jadi setakat tu pada malam ni, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga firdausmu tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat anak kami, guru-guru kami, murid-murid kami, dan seluruh umat Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.